Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam pengajian kitab hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Jadi kita dah sampai kepada hadis yang ke-18. Daripada pengajian lalu kita dah bincangkan riwayat hidup salah seorang daripada perawi, iaitu Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu. Jadi hari ini insyaAllah kita sambung perawi yang kedua dan teks hadis. Jadi perawi yang kedua ialah Sayyidina Abi Abdurrahman Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu. Jadi dalam syarah yang ditulis oleh Imam Syekh Muhammad ibn Abdullah Al-Jardani radhiyallahu anhu yang bernama Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah, masih penulis radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Sayyidina Mu'az ibn Jabal radhiyallahu anhu memeluk agama Islam ketika umurnya 18 tahun dan di antara pembesar-pembesar sahabat dan orang yang amat tinggi kedudukannya di sisi Allah. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya di belakang. Dan itu adalah maksudnya tunjukkan betapa rapatnya hubungannya dengan Rasulullah SAW. Dan satu ketika Nabi Muhammad SAW mengutusnya ke Yaman bersama-sama dengan sekumpulan daripada Muhajirin dan Ansar. Dan Nabi SAW di semasa dia nak meninggalkan kota Madinah, Nabi mengiringinya. Dan Nabi SAW memberikan beberapa wasiat kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dan dalam keadaan Nabi SAW berjalan kaki dan Mu'az tadi menunggang di atas kenderaannya. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Mu'az, tak kala Nabi SAW ingin meninggalkannya dalam perjalanan tersebut, Nabi berdoa kepadanya, hafizakallah min baini yadayka wa min khalfika wa an yaminika wa an shimalika wa min fawqika wa min tahtika wa dara'a anka syural al-insi wal jin. Maksudnya salah satu doa yang Nabi SAW doa kepada Sayyidina Mu'az. Maksudnya Nabi berkata, moga-moga Allah memelihara kamu daripada bahagian hadapan dan daripada bahagian belakang dan daripada sebelah kanan dan sebelah kiri dan daripada sebelah atas dan sebelah bawah kamu, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan daripada kamu kejahatan manusia dan kejahatan jin. Jadi ini salah satu adab lah, maksudnya ibu bapa sebagai contohnya apabila dia nak menghantar anaknya pergi belajar di tempat yang jauh, maka hendaklah ibu bapa tadi mendoakan agar Allah memelihara anak tersebut, dan begitu juga sahabat dan seumpamanya. Setengah daripada kelebihan Sayyidina Mu'az bin Jabal, sebagaimana diriwayatkan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepadanya, wahai Mu'az, inni la uhibbuk, sesungguhnya aku amat mencintaimu. Faqala, maka Sayyidina Mu'az juga berkata, wa ana uhibbuka wallahi ya Rasulullah, dan aku juga mencintaimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata, fala tada' an taqula fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka Nabi SAW mengajar kepada Sayyidina Mu'az, Nabi berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan
untuk kamu tadi berkata pada setiap hujung penutup setiap sembahyang yang kamu tunaikan. Hendaklah kamu tadi membaca Allahumma wahai Allah, a'inni bantulah daku, ala zikrika untuk aku berzikir, wa syukrika dan untuk aku bersyukur, wa husna ibadatik dan agar aku tadi mendapat ihsan di dalam ibadatku. Jadi ini doa yang dituntut kita baca selepas kita tadi memberi salam. Salah satu doa yang penting kan sebelum kita yang disusun sebagai wirid selepas solat ialah doa memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala membantu ala zikrika untuk berzikir. Jadi sebagaimana yang kita maklum, Allah Taala berfirman, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya zikir mengingati Allah akbaru ialah ibadat yang paling besar sekali. Ialah ibadat yang paling berat sekali. Dan sekiranya kita tak meminta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amat susah kita nak menyempurnakan zikir yang dituntut. Dan zikir yang dituntut tadi bukanlah semata-mata zikir di lidah dengan suara yang kuat. Bahkan zikir yang dituntut ialah zikir dengan hati nurani. Jadi sekiranya tiada bantuan daripada Allah, ataupun kita rasa kita hebat, kita boleh berzikir sendiri, maka itulah tipu daya daripada syaitan. Bahkan zikir yang menjadi asas di dalam agama Islam tadi pun dituntut agar kita meminta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zikir tadi ialah jalan untuk wasyukrika, untuk menjadi manusia yang bersyukur. Jadi kenapakah Allah kata dalam Quran wa qalilun min ibadiyas syakur, amat sedikit dari kalangan hamba yang bersyukur? Kerana sikit dari kalangan manusia yang nak berzikir. Maksudnya kalau sembahyang mungkin semua orang nak buat, atau pergi menunaikan haji dan umrah ramai orang yang nak buat. Tapi yang berzikir, yang kita yang dah diijazahkan, yang kita yang dah diajar, cuba kita tengok berapa kerapkah kita tadi berzikir. Jadi sekiranya kita yang dah ada kefahaman pun agak sukar, maksudnya sekiranya Allah tak bantu untuk kita berzikir, maka amat sedikitlah manusia yang bersyukur. Dan apabila sedikit manusia yang bersyukur, maka manusia yang dikurniakan ihsan, maka lebih lagi daripada itu. Jadi ketiga-tiga tadi hendaklah kita mohon agar Allah menyempurnakan zikir yang berpenghujung kepada ihsan. Maksud antara tengah-tengah tu perjalanannya ialah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi SAW mengajar kepada Sayyidina Mu'az bahawa zikir ialah jalan untuk mencapai kepada ihsan. Yang dinyatakan adalah hadis yang pertama yang telah kita bincangkan, hadis kedua yang kita dah bincangkan dahulu. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, ajazatin nisa'u an yalidna mithla Mu'az, laula Mu'az la halaka Umar. Maksud Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, perempuan-perempuan di zaman ini sudah tidak mampu lagi untuk melahirkan seorang anak seperti Sayyidina Mu'az. Kalaulah tidak kerana Sayyidina Mu'az, nescaya akan binasalah Sayyidina Umar. Maksudnya merujuk kepada satu kisah. Maksudnya Sayyidina Umar ada mengeluarkan satu fatwa dari merejam seorang perempuan. Tetapi Sayyidina Mu'az berkata, wahai Sayyidina Umar, sesungguhnya kamu mempunyai hak untuk merejam perempuan tersebut. Tapi adakah kamu tadi mempunyai hak untuk merejam, mematikan anak yang berada di dalam kandungannya? Maka barulah Sayyidina Umar tadi tersedar. Dan maka apabila Sayyidina Mu'az berkata sedemikian, maka Sayyidina Umar pun tunggu. Dan apabila tunggu tadi, maka perempuan tadi pun melahirkan anaknya. Apabila perempuan tadi melahirkan anak tersebut, maka suami yang musafir tadi, yang menuduh isterinya berzina, maka suami tadi melihat kepada anak tersebut, maka suami tadi berkata, anak ni mempunyai wajah yang serupa dengan wajahku. Maka pada ketika itulah suami tadi menarik balik tuduhan ke atas isterinya. Maka dengan sebab kisah tersebut, maka Sayyidina Umar berkata, sesungguhnya perempuan-perempuan tak mampu lagi dah melahirkan seperti Sayyidina Mu'az. Laula Mu'adzulah halaka Umar. Kalaulah tidak kerana Sayyidina Mu'az menahanku daripada merejam perempuan tersebut, la halaka Umarun, nescaya binasalah Sayyidina Umar. Iaitu keagungan sahabat-sahabat kan daripada sudut ketinggian ilmu mereka. Dan diriwayatkan daripada Abi Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang masuk kepada Masjid Damsyik, maksud Masjid Umawi yang ada sekarang ni. Dan aku mendapati dalamnya ada kumpulan-kumpulan, maksudnya halaqah-halaqah yang diketuai oleh orang-orang yang berumur
dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada banyak halaqah ilmu ya. Dan yang mengajar tadi sebagian besar ni adalah sahabat-sahabat Nabi, tapi mereka yang dah berumur. Wa idza fihim syabun akahalul ainain. Tiba-tiba dari kalangan sahabat Nabi tadi seorang pemuda yang matanya tadi bercelak, yang giginya amat cantik. Kullama ikhtalafu fi syai'in radduhu ilaihi. Sekiranya sahabat-sahabat tadi, sahabat Nabi Muhammad sendiri ada mempunyai permasalahan dalam sesuatu hukum, mereka akan merujuk kepada pemuda tadi. Maka aku bertanya kepada orang yang duduk bersama-samaku, man hadha, siapakah pemuda yang menjadi tempat rujukan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi SAW, maka kawan dia berkata, Muaz bin Jabal. Itulah Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan masa itu menunjuk kepada ketinggian ilmunya walaupun dia tadi muda. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Sayyidina Muaz masuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Muaz, kaifa asbahta, bagaimanakah kamu berpagi? Maka dia berkata, asbahtu billahi mu'minan. Aku berpagi dalam keadaan beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW berkata, sesungguhnya bagi setiap perkataan tadi mesti ada dalil yang membenarkan, dan bagi setiap kebenaran mesti ada hakikatnya. Maka apakah bukti kebenaran apa yang kamu katakan? Maka Sayyidina Muaz berkata, wahai Rasulullah, tidak aku berpagi dalam mana-mana pagi, melainkan aku menyangka yang aku tidak akan bermalam lagi. Dan tidak aku bermalam dalam mana-mana malam, melainkan aku meyakini bahawa aku tak sempat lagi dah nak masuk pada waktu pagi. Dan maksud itu ialah ajaran Nabi kepada sahabat-sahabat agar sentiasa mengingati mati dan tidak memanjangkan cita-cita aku akan hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi seumpamanya. Dan tidak aku melangkah mana-mana langkah, melainkan aku menyangka, aku beriktikad bahawa aku tak akan boleh sempat untuk melangkah selangkah satu lagi. Dan seolah aku memandang kepada semua umat-umat telah dibangkitkan. Setiap umat dibawa kepada kitab-kitab amalan mereka, dan setiap umat tadi mempunyai nabi-nabi mereka ataupun berhala-berhala mereka yang mereka sembah daripada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan seolah-olah aku memandang kepada hukuman ahli neraka, siksaan ahli neraka, dan seolah aku memandang kepada pahala ahli syurga. Maksudnya dikasyafkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Maka Rasulullah SAW berkata, qad arafta falsam, sesungguhnya kamu telah dikurniakan dengan ilmu ma'rifat, mengenal. Falsam, maka adalah kamu berpegang teguh dengan ilmu tersebut. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Sayyidina Muaz ialah seorang pemuda yang amat cantik wajahnya dan amat pemurah, dan dia sebaik-baik pemuda di zamannya, tidak meminta daripada Allah satu perkara, melainkan Allah Subhanahu wa taala serta-merta akan memberikannya. Maksudnya tadi dimustajabkan doa. Diriwayatkan sesungguhnya seorang Yahudi ada memberi hutang kepada Sayyidina Muaz, dan Yahudi tersebut mendesak agar Muaz tadi membayar hutangnya. Dan pada hari tersebut ialah hari Jumaat, maka Sayyidina Muaz tidak keluar pada hari Jumaat tersebut, bahkan dituduh kekal di dalam rumahnya. Maka apabila selesai Nabi Muhammad SAW daripada solat Jumaat tersebut, dia tidak melihat Muaz. Maka Nabi pada keesokan hari, Nabi bertanya. Apabila Muaz datang, Nabi bertanya, wahai Muaz, kenapa kamu tak datang semalam pada solat Jumaat? Maka berkata Sayyidina Muaz, wahai Rasulullah SAW, aku mempunyai hutang kepada si fulan dan aku tak ada harta untuk membayar, dan aku takut dia tadi bertemu dengan aku. Maka Nabi SAW berkata, ala u'allimuka du'aan, tidakkah kamu ingin aku mengajarkan kepada kamu satu doa? Sekiranya kamu tadi mempunyai hutang sebesar emas seperti bukit Uhud sekalipun, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan hutang tersebut. Maka berkata, ya wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada satu doa, qulillahumma ya farijalham wa kashifad dur wa mujib da'watil muttar. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang membuka segala kegelisahan, yang membuka segala kemudaratan, yang menyahut, yang memperkenankan doa orang yang amat terdesak, rahmanad dunya wal akhirah, pengasih, pengurnia nikmat di dunia dan di akhirat, wa rahimahuma, dan mengurniakan nikmat batin di dunia dan di akhirat, irhamni fi qada'i daini, rahmatilah daku pada menunaikan hutangku,
rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Satu rahmat yang mengkayakan daku dengan rahmat tersebut daripada belas kasihan, rahmat daripada mana-mana makhluk selain daripadamu. Maka setelah Nabi SAW mengajarkan doa tersebut, maka Sayyidina Mu'az berkata, aku berkekalan membaca doa tadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan hutang tersebut. Jadi difahami daripada itu bahawa Nabi SAW mengajar kepada kita satu doa. A'udzubika min ghalabati dain. Aku minta lindung daripada hutang yang menguasai diri kita. Kerana kita maklum apabila hutang tadi menguasai, maka dia akan menghalang kita tadi nak beribadat. Sebagaimana keadaan hutang tadi menghalang Sayyidina Mu'az bin Jabal untuk menghadiri solat bersama Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'az 157 hadis, dan dia meninggal dunia dengan sebab penyakit ta'un pada tahun 18 Hijrah. Dalam keadaan umurnya 38 tahun setengah, beliau berkata ke 34 tahun radhiyallahu anhu. Jadi itu dua riwayat hidup perawi yang kedua, iaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dan sekarang ni kita masuk kepada teks hadis yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Maksudnya pada ketika apa saja waktu sekalipun dan di tempat mana sekalipun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada kamu. Maksud Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bertakwa, dan kita kaitkan ketakwaan tersebut dengan tempat. Kerana manusia tadi dia merasakan Allah memandang kepadanya kadang-kadang sekiranya dia tadi berada di masjid, ataupun dia merasakan Allah memandang kepadanya sekiranya dia tadi berada bersama dengan gurunya ataupun bersama dengan ustaz dan seumpamanya. Tapi hendaklah kita mengetahui bahawa Allah sentiasa memandang, sama ada kita bersendirian, sama ada kita di dalam negara ataupun kita di luar negara, ataupun apa keadaan sekalipun, hendaklah kita meyakin Allah memandang kepada kita. Dan ditanya, jadi sekarang hadis ni, dan rangkap pertama daripada hadis ini memfokuskan kepada permasalahan taqwa. Maka penulis syarah dia membawalah beberapa ungkapan daripada sahabat ulama dan menceritakan tentang ketakwaan. Jadi ditanya Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu anit taqwa, tentang apakah makna ketakwaan. Faqala, maka berkata Sayyidina Ali, ketakwaan ialah al-khawfu minal jalil, takut daripada Allah yang Maha Agung, wal amalu bitanzil, dan beramal dengan Al-Quran yang diturunkan, wal qana'atu bil qalil, dan rasa cukup dengan nikmat yang sedikit, dengan harta dunia yang sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, dan bersedia untuk hari kita tadi meninggalkan dunia. Iaitu jawapan daripada Sayyidina Ali. Maksudnya Sayyidina Ali kata, permulaan taqwa ialah al-khawf. Maksudnya Allah SWT akan mencampakkan ketakutan. Daripada kita cinta sangat kepada dunia, kan, daripada kita kejar dunia dalam pagi, petang, siang dan malam, tiba-tiba Allah Ta'ala campakkan rasa takut. Kita rasa macam nak mati, kan, kita rasa macam dunia nak kiamat. Sekiranya datang saja ketakutan tersebut, maka bersegeralah kita tadi beramal. Dan hendaklah kita tadi menjaga pantang larang di atas sirat mustaqim, agar kita tadi boleh bersedia menghidupkan rohani, bersedia untuk akhirat. Dan setengah ulama berkata, ketakwaan Allah yaraka haitsu nahaka, ialah Allah tidak melihat kamu di mana tempat yang Allah larang, wala yafqidaka haitsu amarak, dan Allah tadi menjumpai kamu di tempat-tempat yang diarahkan. Kan, masa tempat semayang, diarahkan kamu semayang, dia nampak kamu. Tempat maksiat yang dilarang, dia tak nampak kamu. Dan berkatalah sebahagian orang arif di syaikhihi kepada gurunya, awsini, wasiatkanlah daku. Maka gurunya berkata, usika biwasiyati rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Aku akan mewasiatkan kamu dengan wasiat pencipta alam semesta, wasiat bagi umat terdahulu dan umat yang akhir. Wahya qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, walaqad wassayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sesungguhnya kami telah mewasiatkan kepada orang yang telah dikurniakan kitab sebelum daripada kamu, dan kepada kamu sendiri wasiat yang paling penting ialah ittaqullah. Hendaklah kamu tadi takutkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata seorang lelaki kepada Yunus ibn Ubaid rahmatullahi taala alaihi, ausni, wasiatkanlah daku. Maka Yunus berkata, aku wasiatkan kamu bitaqwallahi wal ihsan, agar kamu tadi bertakwa kepada Allah
dan kamu tadi mengamalkan ihsan. Fa innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Kerana salah satu kurniaan yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa ialah ma'iyatullah. Allah bersama-sama dengannya. Dan syarat kedua untuk kita tadi dikurniakan dengan ma'iyatullah ialah wallazina hum muhsinun. Ialah mereka tadi berbuat baik. Pertama sekali berbuat baik pada dirinya, dan kedua berbuat baik kepada manusia sekelilingnya. Qala al-Ghazali, maksudnya jadi dua syarat tadi tu, ketakwaan dan ihsan, baru seseorang itu dapat bersama Allah. Maksudnya bersama dengan Rabbul Alamin, Raja sekalian alam. Dan apabila bersama dengan sekalian alam, maka kita maklum kan Allah akan pelihara, mengurniakan dan seumpamanya. Qala al-Ghazali radhiyallahu anhu, dan berkatalah Imam Ghazali radhiyallahu anhu, at-taqwa kanzun azizun. Ketakwaan ialah perbendaharaan Allah yang amat agung. Sekiranya kamu mendapat kurniaan tersebut, maka sesungguhnya kamu telah mendapat permata dan rezeki yang amat mulia dan kerajaan yang amat agung. Sesungguhnya semua kebaikan dunia dan akhirat dihimpunkan pada ketakwaan. Maka sebab itulah satu-satunya rukun nasihat yang wajib dalam khutbah Jumaat ialah khatib mesti mengarahkan semua jemaah tadi agar bertakwa. Jadi kefahaman takwa tadi ialah manusia tadi mengamalkan fardu ain, akan menyempurnakan fardu ain dan fardu kifayah yang wajib ke atasnya. Dan setengah ulama berkata, bagi takwa tadi ada pelbagai faedah. Antaranya ialah Allah Ta'ala memelihara daripada musuh. Antaranya firman Allah Ta'ala, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Sehingga kamu tadi sabar dan bertakwa, nescaya rancangan jahat mereka tidak dapat memudaratkan kamu. Dan setengah daripada faedah bertakwa ialah diampunkan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Sekiranya kamu bertakwa, nescaya Allah Ta'ala akan membaiki amalan kamu, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ada beberapa lagi perkara, dan antara yang dinyatakan faedah apabila manusia bertakwa ialah an-najatu minasyada'idi, keselamatan daripada kesusahan, wal husulu ala rizqil halal, dan mendapat rezeki yang halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menyelamatkannya, menjadikannya jalan keluar, dan Allah akan merezekikannya dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki yang tidak disangka ni, maksudnya wa yarzuqhu, Allah merezekikannya daripada sudut yang tidak boleh dia sangka. Maka Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, yaj'alullahu lahu makhrajan min syubhatid dunya. Allah akan menjadikan ini kelepasan daripada segala syubhat, kekeliruan semasa dia berada di dunia. Dia tak tahu ni betul ke salah ke, mana yang betul, mana yang nak ikut. Wa min ghamaratil maut, Allah akan menyelamatkannya pada ketika ingin mati tadi. Maksudnya ujian semasa nak tercabut nyawa tu, Allah akan menyelamatkannya. Wa min syada'idi yaumil qiyamah, dan Allah akan menyelamatkan dia daripada kesusahan yang berada pada hari kiamat. Jadi itu makna wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ramai dari kalangan ulama tafsir berkata, ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan sampai habis tadi itu diturunkan kepada Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Maksudnya sahabat Nabi SAW ni, anak ni tadi ditangkap oleh musyrikin Mekah. Yang anak tadi bernama Salim. Dan apabila anak ni tadi ditangkap, maka dia datang kepada Rasulullah SAW. Maka dia beritahu, wahai Rasulullah, anakku bernama Salim ditangkap oleh musyrik Mekah, dan ibunya amat sedih. Maka apakah perintah kamu kepada kami, wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi SAW berkata, ittaqillaha wasbir. Hendaklah kamu tadi bertakwa dan bersabar. Wa amuruka wa iyyaha an tastakthirah. Dan aku merintahkan kamu, bapa, wa iyyaha, dan ibunya, an tastakthirah, agar kamu memperbanyakkan membaca la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya pertama sekali Nabi arahkan kepada mereka ialah ittaqullah. Maksudnya kamu tadi bertakwa kepada Allah. Cuma bertakwa ni maknanya, takwa di peringkat asas ialah kita meninggalkan dosa zahir seperti berzina, mencuri, minum arak dan seumpamanya, mengamalkan amalan yang zahir seperti sembahyang, puasa, haji. Adapun takwa yang peringkat kedua ialah kita memelihara hati daripada lintasan-lintasan jahat. Adapun takwa yang seterusnya ialah kita memelihara daripada memandang kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah makna takwa tadi.
Jadi di mana peringkat sekalipun, kalau kita mengamalkan ketakwaan tersebut, menjaga diri daripada dosa zahir, sehingga kita berada di peringkat tersebut, menjaga diri daripada dosa batin, dan mengamalkan arahan batin, sehingga kita berada di peringkat tersebut, kesemua itu dipanggil bertakwa. Dan Nabi arahkan kepada dia, bertakwalah. Jangan sekali-kali kamu memandang kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah. Dan banyak kali membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan apabila sahabat tadi Auf bin Malik pulang, isteri ni bertanya, dia berkata kepada isterinya, sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan aku dan memerintahkan kamu untuk membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka isteri berkata, alangkah baik sekali arahan Nabi Muhammad SAW tersebut. Maka kedua-dua ibu bapa tadi membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka dengan berkat pengajaran Nabi SAW, maka satu ketika musuh yang menangkap anak dia tadi terlupa, maksudnya dia macam terlalai, dia tertinggalkan anak dia tadi. Dan anak tadi, apabila musuh tadi lalai, maksudnya musuh tadi ada pergi buat kerja yang lain, maka anak dia tadi berjaya melepaskan diri, dan bersama-sama dengan anaknya dia boleh membawa lari sebanyak 4,000 kambing. Jadi Allah SWT, maka apabila anak tadi selamat, dan dalam masa yang sama Allah rezekikan kepadanya 4,000 ekor kambing, maka turunlah ayat tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu salah satu atau kisah yang berkaitan dengan ayat bagaimanakah Allah Ta'ala tadi merezekikan manusia. Pertama, Allah rezekikan anaknya selamat kan daripada musuh yang menangkapnya, dan kedua, Allah Ta'ala merezekikan rezeki bersama-sama anaknya yang pulang. Jadi itu beberapa kefahaman ataupun kisah yang dinyatakan untuk kita tadi memahami makna faedah ketakwaan. Dan dalam kitab ni dinyatakan bahawa ada satu lagi kisah yang lain. Maknanya satu ketika ada satu kumpulan manusia menaiki kapal laut. Maka tiba-tiba dalam kapal, tengah mereka tadi naik kapal laut tadi, tiba-tiba terzahir seorang manusia di atas permukaan air. Maknanya satu manusia tadi dia boleh berjalan di atas permukaan air. Dan orang yang berjalan di atas permukaan air tadi, dia kata, ma'i kalimatun abi'uha bi alfi dinarin. Bersama-samaku ada satu kalimat yang aku nak jual kalimat tersebut bi alfi dinarin, dengan nilainya 1,000 dinar. 1,000 dinar ni lebih kurang RM1 juta. Faqala ahaduhum, maka salah seorang daripada orang yang berada di atas kapal tadi tu, apabila orang atas air tadi bercakap macam tu, kata, ini boleh aku nak beli apa ilmu yang kamu nak ajar tadi tu, aku nak beli je dengan hazihi alfu dinarin, aku ada dengan aku ni 1,000 dinar dan aku bagi kepada kamu. Jadi orang yang berjalan atas air tadi kata, itrahha fil bahr, hendaklah kamu campakkan 1,000 dinar tersebut ke dalam laut. Maka orang tadi yang ada 1,000 dinar tadi, dia campakkan ke dalam laut. Lalu orang yang berjalan di atas air tadi mengajarkan kepada orang tersebut, hendaklah kamu tadi sentiasa membaca, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maksud dia ajarkan ayat Quran ni kepada orang tersebut. Kemudian dia kata, wahai manusia, hendaklah kamu tadi memelihara ayat tersebut dengan sebenar-benar peliharaan. Maksud kamu amalkanlah, kamu yakinlah dengan apa yang Allah Ta'ala nyatakan. Jadi apabila dia tadi mengamalkan ayat tersebut, maka orang yang berada di tepi kapal tadi diuji. Maksud Allah Ta'ala datangkan ribut taupan, maka kapal tadi pecah. Maka tinggallah lelaki yang mengamalkan ayat tersebut di atas keping papan, dan dia berterusan membaca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehinggalah ombak tadi tu mendamparkannya ke sebuah pulau. Dan di dalam pulau tadi dia bertemu dengan seorang perempuan yang amat cantik, dan dia bertanya tentang perempuan tersebut. Maka perempuan tadi berkata, aku berasal daripada negeri demikian-demikian, dan aku telah diculik dan aku telah diletakkan di pulau ini. Dan setiap hari ada keluar daripada laut tersebut satu jin yang jin tadi ajak untuk aku tadi bersama-sama berbuat maksiat dengan jin tersebut. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memelihara aku daripada jin tersebut. Jadi lelaki tadi berkata, sekiranya jin tadi datang, maka kamu beritahulah kepadaku. Maka apabila lelaki tadi melihat jin tersebut, maka dia membaca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka serta-merta datang api kan lalu membakar jin tersebut. Maka perempuan tadi amat gembira. Kemudian perempuan tadi membawa lelaki tersebut kepada satu gua yang dipenuhi dengan emas dan permata. Kemudian tiba-tiba datang satu kapal yang melintas. Maka mereka tadi menumpang kapal tersebut, lalu baliklah kepada keluarga
perempuan tadi, maka setiap daripada mereka mengambil harta yang terdapat dalam gua tersebut, yang Allah tadilah yang mengetahui kadarnya. Kemudian mereka tadi pergi sampai kepada negeri ataupun negara asal perempuan tadi, lalu lelaki tadi berkahwin dengan perempuan tersebut. Maka dia tadi menjadi manusia yang bahagia dan manusia yang paling kaya di negara tadi. Itulah keberkatan kenapa bila manusia tadi mengamalkan ayat yang diistilahkan sebagai ayat 1000 dinar, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sebagaimana kita nak maklum, di samping kita tadi membaca ayat daripada surah At-Talaq tadi, ayat kedua dan ayat ketiga tadi, satu-satunya nak kita amalkan ialah menjaga diri tadi dengan bertakwa. Dan sekurang-kurangnya kita bertakwa tadi, kita jagalah diri kita kan, daripada dosa zahir dan daripada dosa yang batin. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita dan mengurniakan kepada kita rezeki. Dan ayat ni kita boleh amalkan lah. Kenapa bila kita ada kesusahan, kenapa bila kita ada keadaan yang terdesak, maka kita bacalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sehinggalah akhir kepada ayat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada kita. Jadi itu ialah rangkap yang pertama daripada hadis yang sedang kita baca ni. Dan sekiranya Allah Ta'ala izin pada masa yang akan datang, kita sambung sabda Nabi Muhammad SAW. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Jadi aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.